Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda semua penonton-penonton, peminat-peminat Al-Kuliah yang tidak pernah orang kata apa, ketinggalan dalam menonton Al-Kuliah setiap minggu pada setiap petang Jumaat 5 sampai 6 petang. InsyaAllah kita akan bersiaran di TV3. Dan kepada anda di Malaysia ataupun di Singapura, di mana saja yang anda dapat lihat Al-Kuliah pada petang ini, kami doakan mudah-mudahan anda ceria, bahagia dan sentiasa dalam keberkatan Allah, insya-Allah. Dan pada petang ini tuan dan puan, kita akan bicara tentang satu topik yang memang orang kata apa, insan ini ada dalam kehidupan kita. Ataupun kita sendiri yang menjadi insan ini. Kalau kita lihat dalam diary kalender kita, 20 Jun adalah hari bapa. Satu dunia mengiktiraf hari bapa. Kadang-kadang sebab apa orang tanya-tanya kenapa ada hari bapa. Sebab kadang-kadang ada insan-insan yang bernama anak yang tidak reti dan tidak tahu menghargai orang kata apa, pengorbanan dan jasa seorang bapa. Sebab itu ada dan wujudnya hari bapa. Dan kepada bapa semua, selamat hari bapa untuk anda. Dan tajuk kita pada petang ini ialah bapa mithali. Bukan sekadar bapa ya, bapa mithali, bukan bapa misaili yang ada misai panjang tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton semua, itulah topik kita. Dan bersama saya pada petang ini ramai yang berada di booth Kota Ilmu, di MPK, pada MPK 2 Kuantan, Pahang. Siapakah mereka? Yang pertama saya sebutkan kaki tangan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang. Yang keduanya lah pemimpin belia Majlis Belia Daerah Kuantan, Pertubuhan Ibu Tunggal pun hadir juga. Mutiara, singkatan namanya Pertubuhan Ibu Tunggal, yakni Mutiara Daerah Pekan Pahang. Selamat datang kepada anda semua ke booth Kota Ilmu pada MPK 2 Kuantan, Pahang secara langsung pada petang ini. Dan juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, siapakah guru kita, sifu kita, panelis Al-Kuliah pada petang ini. Dan tak bukan kita ambil orang Pahang jugalah, yang lebih memahami hati, perasaan dan luahan bapa-bapa yang ada di Pahang dan juga di luar Pahang sana. Siapakah mereka? Yang pertama, panelis utama kita ialah yang bahagia Ustaz Badli Shah Alauddin, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan gandengan beliau ialah yang bahagia Ustaz Rujhan Muhammad Razali, seorang pendakwah yang memang cukup terkenal di Pahang ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itulah panelis-panelisnya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda ada soalan yang berkaitan dengan bapa misali ataupun yang berkaitan dengan bapa lah, anda boleh hantarkan email ataupun SMS kan kepada kami soalan anda, dan kami akan baca mana-mana yang berkaitan ataupun yang sewaktu dengannya. Ada mana-mana soalan yang terbaik, Pustaka Salam telah bermurah hati nak pilih 2 untuk disumbangkan 8 jilid kitab fiqh kepada mereka yang bertuah ini. 2 orang saja. Barangkali andalah yang orang kata apa, yang bertuah pada petang ini untuk mendapatkan kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, sumbangan daripada Pustaka Salam. Dan juga terima kasih kepada ni untuk penonton-penonton dalam studio yang bertanyakan soalan kepada panelis-panelis kita. Tok Guru, Tok Guru telah bermurah hati untuk memberikan sumbangan. Dalam ni macam-macam ada. Yang terkenalnya ialah jus Tok Guru, ada 3 perasa. Kalau siakap 3 rasa, jus Tok Guru pun ada 3 rasa juga. Strawberry, rose dan juga anggur. Dan juga terima kasih kepada siapa ya? Kepada Aifa Health Sendirian Berhad yang cukup terkenal dengan satu penawarnya untuk penyakit diabetes. Terima kasih kepada Aifa Health yang sudi menaja hadiah penonton kepada pada kita semua pada petang ini. Moga-moga bisnes anda mendapat maju dan lebih hebat lagi, insya-Allah. Dan juga ni saya suka baca majalah ni, iaitu majalah Asuh dan juga Anis, Galeri Ilmu Sendirian Berhad, yang telah sudi menaja kedua-dua majalah ini untuk santapan rohani kepada penonton-penonton yang hadir dalam booth Kota Ilmu untuk Al-Kuliah pada petang ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa kata kalau kita teruskan dengan soalan pembuka tirai kepada yang bahagia Ustaz Badli Shah Alauddin.
Soalan pertama Ustaz, Ya. kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 34 menceritakan tanggungjawab seorang bapa selaku ketua keluarga, bapa ketua ya. Bukan ibu ketua, bapa ketua keluarga. Boleh tak Ustaz ceritakan bapa ketua keluarga berdasarkan surah An-Nisa ayat 34. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fauzi, rakan bicara wara Ustaz Rujahan, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Surah An-Nisa yang disebutkan tadi, Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Shadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya kata Allah, orang lelaki ini dia lebih kuat daripada orang perempuan. Dan Allah beri kelebihan kepada orang lelaki, iaitu golongan bapa khususnya. Atas sebab apa? Kerana kekuatan itulah mereka mampu untuk melakukan kerja memberi nafkah kepada keluarga. Sebab itu ayat ini memperjelaskan beberapa ayat-ayat yang lain. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 228, Allah Ta'ala memang sebut walaupun orang perempuan kedudukannya mulia, tetapi dari segi darjat orang lelaki lebih tinggi lagi. Itu kedudukan yang tidak boleh dipertikaikan. Di dalam surah Al-Baqarah, walirrijal alaihinna darajatun. Di kalangan orang perempuan ni kena ingat, kaum bapa tetap ada darjat satu tingkat sikit atas. Macam mana pun. Apa sebab? Kata ulama, bapa ni Allah Ta'ala bagi kepada lelaki, dia ada kelebihan yang orang perempuan tak ada. Antaranya ialah kudrat dia. Kudrat dia, dia punya akal fikiran dia memang secara fizikalnya lebih besar daripada orang perempuan. Antara ayah dengan mak, ayah dia lebih sikit. Ada satu kajian dia buat, kepala orang lelaki Ustaz Fauzi, dia lebih besar daripada kepala orang perempuan. Sebab itu ada satu teori daripada Retzius dan Gresser mengatakan bahawa orang lelaki ni dia punya otak dia otak dia saja 1388 gram kebiasaannya. Adapun orang perempuan dia punya otaknya sekitar 1252 gram saja, tak berat mana. Itu dari sudut fizikal otak. Dari sudut kekuatan dalam sukan misalnya, kalau antara lelaki dengan perempuan dia buat pertandingan lompat tinggi, perempuan tak boleh lawan. Orang lelaki dia boleh lompat sampai 6 kaki, perempuan sampai 5 saja. Kalau dari segi pertandingan lompat jauh, orang lelaki boleh lompat sampai 26 kaki, perempuan boleh buat 19 saja. Ini fizikal, kita tak boleh nak nafikan kelebihan yang Allah berikan. Tapi apa tujuan? Bukan untuk nak bersukan. Allah Ta'ala bagi kelebihan badan kepada bapa ni lebih sihat dan lebih kuat daripada mak. Tujuannya anfaqu min amwalihim. Tujuannya supaya bapa ini tidak tergolong sebagai golongan buat perabot kursi meja kepala serabut, duduk saja tak kerja, menganggur siang malam, mengira hari, mengira bintang, mengira bulan. Dia mesti bekerja. Pergi pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang, cari rezeki, malam jadi siang, siang jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu tujuan bapa. Sebab Allah dah bagi dia sihat. Otaknya besar, kepalanya besar, tulangnya lebih besar, takkan malas lagi. Itu sebablah kalau balik pada persoalan Ustaz Fauzi berdasarkan ayat ini, apa sebenarnya peranan bapa? Mestilah bekerja mencari nafkah kepada keluarga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kajian Ustaz buat tadi memang saya pun ni first time dengar. Oh, rupanya otak lelaki lebih berat otak perempuan. Ustaz dah timbang tadi? Begitu juga dengan lompatan Ustaz dah ukur dah. Lagi tinggi lompatan lelaki banding dengan orang perempuan. Sebab itu tanggungjawabnya besar. Jadi, okey, kita cerita bab tanggungjawab satu lagi Ustaz Rujahan. Saya bagi Ustaz ya. Ustaz Rujahan, kalau kita lihat ikon lah, aku sebut ikon. Ikon, siapakah bapa ikon kita ataupun ikon kita dalam hal bapa ini? Tak lain tak bukan ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah ikon segala-galanya, bapa ke, suami ke, atuk ke, pemimpin ke, panglima tentera ke, dialah ikonnya. So kalau kita masuk dalam rumah tangga Rasulullah Ustaz, macam mana Rasulullah tu boleh jadi model bapa yang unggul, yang terbaik, yang hebat, sehingga Nabi katakan akulah orang yang terbaik dalam keluarga aku. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih Ustaz Fauzi,
Ustaz Badli Shah, tuan-tuan, puan-puan dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang diajukan adalah berkaitan dengan tauladan yang terbaik dalam kehidupan kita, dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya nak ajak untuk merenung, memang jelas Nabi adalah tauladan. Allah sendiri dah mengisytiharkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini akan biasa kita dengar lebih-lebih lagi di musim ceramah-ceramah Maulidur Rasul. Yang kita nak fokus ialah memang dengan jelas Allah sebut Nabi ini kepada kita sebagai uswah. Uswah adalah tauladan yang boleh memberi kekuatan kepada kita. Sebab apa? Kadang-kadang dalam hidup kita ada orang yang kita ambilkan jadi contoh, tetapi nya bukan jadi contoh terbaik, tetapi contoh yang meruntuhkan. Tetapi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sebut sebagai uswatun hasanah, jadi artinya tauladan yang boleh memberi kekuatan pada kita dalam apa jua dimensi kehidupan kita, dalam apa situasi dan kondisi dalam apa yang kita lalui dalam hidup. Sebagai contoh, sebelum kita fokus apa yang berkaitan dengan selaku seorang bapa, kalau kita berada di saat yang kita menempuh nikmat dalam hidup, Allah berikan nikmat yang begitu hebat dalam hidup, maka siapakah tauladan yang terbaik? Manusia yang paling hebat Allah beri nikmat, dialah Rasulullah. Rasulullah diberikan nikmat yang begitu hebat dalam hidup baginda, tetapi Rasulullah adalah manusia yang sangat bersyukur. Kalau kita nak tarik pula dalam hidup kita ditimpa ujian, kerana hidup ni penuh dengan cabaran dan ujian. Bermula hidup dengan tangisan, ditutup hidup dengan tangisan, di celah kehidupan kita berapa banyak air mata yang tumpah. Jadi artinya kita diuji dan diuji. Tetapi siapakah yang terbaik untuk kita jadikan tauladan? Manusia yang paling hebat diuji, dialah Rasulullah. Sebagian disebut oleh berbagai ustaz tadi bahawa dalam hidup baginda, baginda sebagai suami, baginda sebagai bapa, baginda sebagai ketua keluarga, baginda sebagai pemimpin masyarakat, baginda sebagai pemimpin negara, baginda sebagai panglima perang. Jadi dalam seluruh dimensi ini kita tarik satu juzuk yang penting, Nabi terbaik selaku seorang bapa. Kerana Nabi ada memiliki anak-anak. Dan dalam masa yang sama kalau kita nak tarik, Nabi adalah terbaik selaku seorang anak kepada bapa aja. Walaupun Nabi lahir dalam keadaan bergelar anak yatim. Di sana yang orang lain lahir boleh menyebut abi, bapaku, tapi tidak Rasulullah. Allah didik Nabi daripada kecil, yang keluar daripada mulut Nabi daripada kecil lah Rabbi, Tuhanku, Tuhanku. Jadi yang pertama, Nabi terbaik selaku seorang anak kepada bapa aja, walaupun bapanya telah tiada. Dan Nabi adalah yang terbaik yang kita nak fokus, bapa yang terbaik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kena jelas kepada kita adalah Nabi sebagai tauladan yang terbaik, cahaya yang terang kepada kita. Malang kalau umat masih berada dalam kegelapan kerana gagal mengambil cahaya yang terbaik. Kelawar buta di siang hari kerana terangnya cahaya matahari. Janganlah umat ni buta matanya tak nampak Rasulullah sebagai tauladan yang terbaik. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Rojahan. Itulah tuan-tuan dan puan tentang bapa misali. Mudah-mudahan kita semua di sini ataupun di luar sana adalah bapa-bapa yang misali. Tapi satu persoalan timbul. Apakah bapa yang sibuk bekerja 24 jam ke ataupun lebih di luar rumah dikira sebagai bapa misali? Kita tunggu jawapannya selepas ini. Jumpa selepas ini. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. So standby soalan yang pertama daripada penonton selepas ini. Ahmad Syamuddin dah? Okey, dah standby lepas ni
Betul tak Fani ya? Okey. Tes. Cubaan. Adakah seorang bapa yang kurang meluangkan kurang Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama Al-Kuliah pada petang ini secara langsung dari MPK 2 Kuantan, Pahang. Dan kita bertuas sebab kita ada penonton-penonton di booth Kota Ilmu pada petang ini untuk berinteraksi secara langsung dengan ahli panel. Dan kita lihat ada satu anak muda barangkali nak tanyakan soalan kepada yang bagi Ustaz. Silakan Ahmad Isyamuddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamuddin dari Kolej Syaputra, kos perubatan. Jadi soalan saya, adakah seorang bapa yang kurang meluangkan masa bersama keluarga kerana keluar bekerja sudah dikira melaksanakan tanggungjawabnya? Okey, terima kasih Ahmad Syamuddin. Ini kadang-kadang kalau kita lihat terutamanya ayah-ayah, bapa-bapa yang terlibat sebagai seorang peniaga. Keluar awal pagi, pagi-pagi dah keluar, pergi ke mana-mana pasar, dapatkan bahan-bahan, kemudian balik lewat malam, tapi cari rezeki tau. Tapi tak banyak masa dengan anak-anak, dengan isteri. Apakah dikira sebagai bapa? Misali, silakan ahli panel kita. Ustaz Badli Shah, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Terima kasih juga kepada saudara yang bertanya. Menarik persoalan itu tentang persoalan ayah atau abah yang terlalu sibuk sehingga tidak ada masa dengan anak-anak. Jadi saya secara peribadi berpandangan begini, tidak menjadi kesalahan ayah itu sibuk bekerja. Yang kita susah hati ayah malas bekerja. Kalau yang malas bekerja, yang pejabat kadi pening, dapat aduan nafkah tak dapat, tak bagi bantuan macam-macam ni. Dia rajin kerja tak apa. Sebab saya sering beranggapan bahawa yang penting ialah masa yang berkualiti bersama anak-anak. Tidak mesti seorang ayah yang duduk di rumah 24 jam sehari itu tanda ayah baik, belum tentu. Tapi kalau dia dapat balik ke rumah, dapat makan malam pun jadilah. Duduk dengan anak pukul 8, makan malam. Kalau jenis orang semayang bang, dia jenis seminggu sekali ke buat tahlil dengan anak-anak. Jadi imam salat berjamaah. Itu jauh lebih baik daripada nengok bola 3 jam, duduk bersama anak-anak tapi tak bercakap. Habis bercakap apa? Kuaci sikit, itu sajalah. Adakah ini dikira meluangkan masa dengan anak-anak? Tidak. Yang penting quality time. Masa yang ada tapi betul-betul berkualiti. Tak adalah kita terperuk duduk pada pagi sampai malam lalu dabik dada. Akulah ayah paling soleh, misali main tali macam-macam sebab duduk rumah daripada pagi sampai malam. Belum tentu. Wallahu alam, Ustaz Fauzi. Okey, terima kasih Ustaz. Yang paling penting masa yang berkualiti, yang berharga dengan anak-anak di rumah. Yang tanya khabar, tahu perkembangan anak-anak dan sebagainya. Okey, kita teruskan pada wakil daripada muslimat perempuan kita. Okey, siapakah dia? Rusmawati, silakan ada soalan. Assalamualaikum, saya Rusmawati dari Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang. Saya ada satu soalan. Apakah pendapat Ustaz mengenai dosa yang dilakukan anak perempuan perlu ditanggung oleh bapanya? Okey, terima kasih Puan Ros. Ni Ustaz Rojahan ni kok akan jawab adakah dosa orang lain akan ditanggung oleh orang lain. Tapi ini ada kena-mengena ni.
anak perempuan dengan si bapaknya sendiri. Tugas bapak besar kot. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi, terima kasih pada yang bertanya. Baik, umum soalan ni. Yang pertama, marilah sama kita lihat, jika sekiranya anak itu melakukan kesalahan, dosa dan sebagainya, berpunca daripada lepasnya ibu bapa khususnya, daripada memberi pendidikan pada anak. Ya, si bapa yang tidak menghiraukan anak dalam konteks pendidikan, tarbiyah, ilmu, maka justru sehingga anak itu menjadi rosak dan sebagainya. Maka kita renung hadis Nabi SAW yang pertama, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man ya'ul, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah seorang itu dikirakan berdosa bila mana dia mengabaikan, mensia-siakan yang di bawah tanggungannya, di bawah tanggungjawabnya. Jadi yang di bawah tanggungjawab selaku seorang bapa, di samping yang utama mencari rezeki, nafkah, yang paling utama adalah memberi pendidikan. Jadi hasil daripada gagalnya seorang bapa memimpin, mentarbiyah, mendidik anak, sehingga anak itu pula jadi seorang anak yang melakukan dosa dan sebagainya, maka ketika itu sudah tentulah si bapa ini akan ada satu dosa yang telah dia buat. Kerana sesungguhnya Nabi SAW dah menyebut hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Ya. Dengan jelas Nabi menyebut setiap anak yang dilahirkan tu putih bersih, maka ibu bapanya lah ya yang mencorak sama ada Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Jadi oleh kerana itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, adalah merupakan satu dosa kalau ianya berpunca daripada gagalnya seorang bapa mendidik anak. Tetapi kalau dah memang diberi peringatan, dah diberi ilmu, dah diberi tarbiyah, tetapi anak ni yang terus-terusan, kerana dalam perjalanan hidup manusia banyak contoh ada bapa yang baik tapi anak yang durhaka. Malah terjadi pada Nabi dan Rasul demikian. Nabi Nuh dan Nabi Lut, Nabi dan Rasul, Nabi Lut, Nabi Nuh sebagai contoh, Nabi yang hebat tetapi anaknya kafir dan durhaka pada Allah. Jadi pada kedudukan ini yang kadang-kadang jadi satu ujian pada satu keluarga. Tetapi balik pada apa yang diajukan tadi, maka baliklah apa yang kita buat dalam hidup, kembali kepada diri kita dosa dan pahalanya, dan balik pada seorang bapa tanggungjawab yang besar ialah mendidik anak-anak, dan gagal mendidik maka kesan yang bahaya kepada kita, khususnya kepada para bapa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Rojahan. Sebelum saya pergi kepada penonton-penonton dalam studio untuk soalan seterusnya, saya nak tanya Ustaz Badli Shah dululah. Ya. Ustaz Badli Shah ini luahan hati, rintihan hati PIBG, owner AJK dia dan sebagainya. Dia tanya Ustaz, kenapa bila mesyuarat PIBG, sekolah-sekolah, yang hadirnya ibu-ibu, mana bapa-bapa misali ni? Dia nak tanya Ustaz, ke mana, kenapa liat sangat? Adakah sebab mereka ni daging mereka liat? Ataupun mereka dicipta dari tanah liat? Silakan Ustaz. Terima kasih. Bukan syarat PIBG sajalah, program-program ilmu pun begitu juga. Ramai kaum wanita daripada orang lelaki. Tapi kita Ustaz Fauzi bersangka baik, orang lelaki tak ramai sebab mungkin dia datang seorang tapi isterinya ada 4 orang dia bawa. Jadi sebab itu nisbahnya itu dia tak ramai. La ilaha illallah. Orang lelaki bagus, ayah misali, ni semua bagus. Cuma saya tertarik ada satu hadis lah. Nabi sebut perangai orang lelaki. Nabi sebut innallaha ta'ala katabal ghairata 'ala rijal 'ala nisa wal jihadu 'ala rijal. Faman sabara 'alaihinna imana wa ihtisaba kana lahu mislu ajri syahid. Hadis riwayat Tabrani. Allah Taala, Nabi sebut Allah Taala telah menjadikan dalam hati orang perempuan dia ghairah. Ghairah ni apa? Ghairah lah. Dia nak tahu, dia nak mendalam pengetahuan, gosip-gosip, dia nak cek apa semua. Mana dia suka ambil tahu. Tetapi bagi orang lelaki wal jihadu 'ala rijal. Hati orang lelaki pula Allah letak suka buat benda-benda yang secara bersungguh-sungguh. Dia tak boleh duduk diam. Kadang dia ada hobi memancing. Sekarang ni hobi musim bola, tengok bola. Macam dia ada benda, sentiasa benda yang dia buat. Jadi sebagai orang perempuan dia kena fahamlah perangai suami, iaitu dia tak boleh duduk diam seminit. Kita kalau dapat suami begitu normal. Yang tak normal yang jenis duduk rumah tak keluar-keluar jadi suara rumah. Yang ini kita paling susah hati. Wallahu alam Ustaz Fauzi. Okey, terima kasih Ustaz. Itulah penjelasan Ustaz kepada, ialah ada kadang-kadang PIBG yang gusar, yang resah, yang gelisah disebabkan ramai hadirlah ibu-ibu. Tapi percayalah, kalau ibu datang pun anak-anak akan suka, gembira juga. Janji ada seorang yang datang. Apa pun perempuan, kita berehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.
خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين Okey, terima kasih kepada anda-anda semua yang berada di rumah ke, dalam bus Kota Ilmu di sini ke, di mana saja kerana mengikuti Al-Kuliah dengan tajuk Bapa Mithali secara langsung dari MPK 2 Kuantan, Pahang. Dan kita teruskan dengan soalan penonton kita, seorang saja lagi. Nah, siapakah mereka? Puan Samsia. Silakan Puan, ada soalan ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Puan Samsia daripada Pertubuhan Ibu Tunggal. Ingin bertanya Ustaz, jika seorang ibu tidak menjalankan tanggungjawab adakah ketaatan seorang anak akan lebih pada bapanya? Okey, itulah Puan Samsia punya soalan. Kalau ibu tak bertanggungjawab, ibu ataupun ibu ni tidak menjalankan tanggungjawab, manalah Ustaz Rujahan, katakanlah ibu ni dia suka pergi ke pub ke, karaoke ke. Dia karaoke duk menyanyi 3-4 album, bukan 3-4 lagu. So sampai malam bawa balik rumah, lupa nak nasi pun tidak, urus rumah tangga pun tidak. Adakah anak tu dia kena utamakan bapak dia pula, sebab bapak yang uruskan segala-galanya? Silakan Ustaz. Terima kasih pada Ustaz, pada yang bertanya.
Baik, balik asasnya bila mana menyebut tanggungjawab anak tetap tidak lari ya. Walaupun si ibu yang durhaka pada Allah, walaupun si ibu yang tidak taatkan Allah, tetapi daripada sudut penghormatan, memuliakan, menjaga dan menghormati seorang ibu. Jadi pada kedudukan ini, iaitu ibu, kedudukannya dia telah mengabaikan tanggungjawab dan peranannya ada satu perkara. Tetapi bila mana tarik terhadap anak, tetap segi hubungan dengan ibunya, segi apa yang perlu diberi penghormatan, kemuliaan pada ibu adalah satu yang tetap tidak gugur. Dan lebih lagi merupakan satu tanggungjawab yang mesti dibuat, ialah berusaha untuk menyedarkan, semampu mungkin untuk memberi nasihat, atau yang paling utama ialah terus-terusan mendoakan untuk ibu tersebut supaya kembali menjadi ibu mithali. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz. Ini ada satu soalan email, SMS daripada anda semua, saya akan bacalah ya. Mudah-mudahan inilah terbaik. Okey, soalan daripada Pak Ali. Dia tanya, apakah dikira bapa mithali jika bapa tersebut biarkan anak-anaknya dengan pakaian-pakaian yang tidak ikut Islam. Kemudian padahal bapa ini pula rajin ke masjid dan jadi AJK masjid pula. Ni Ustaz Badlisah lah kot jawab. Bagi Qadi kita, silakan Tuan Qadi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fauzi dan juga kepada saudara kita yang bertanya. Inilah yang paling ditakuti, iaitu apabila ayah ataupun bapa sudah tidak boleh lagi menjadi bapa misali. Nabi memberi amaran, salasun la yadkhulunal jannata abadan. Ada 3 jenis orang, dia tak boleh masuk syurga sampai bila-bila melainkan dia bertaubat. Yang pertama ad-dayus. Pertama, seorang yang dayus, sama ada dia bapa yang dayus ataupun suami yang dayus. Yang kedua, ar-rajulatu minan nisa. Orang perempuan tapi menyerupai lelaki. Apa? Pancake makanan, apa nama? Pengkik gitulah nama. Itulah nak menyebut pun tak pandai. Lagi siapa? Mudminul khamar, orang yang hobi masa lapang minum arak. Orang-orang ini tidak akan masuk syurga kalau tidak bertaubat. Lalu kalau ayah, anak itu terang-terang melakukan kejahatan, hendaklah mereka tegur sekadar mampu. Ingat seperti Ustaz Rajrahan dah sebut tadi, ada di kalangan Nabi kadang-kadang dia boleh dakwah, naik ke kapal tu, Nabi Nuh dia boleh suruh gajah, rimau, zirafah naik kapal. Tapi anak dia sendiri dia tak lepas. Jadi kalau kita pun yang bukan Nabi, Nabi kampung pun tidak kita ini. Kalau anak kita tak dengar cakap, maka kita telah usaha yang terbaik. Kalau tak menjadi, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ustaz Fauzi. Okey, kita baca lagi lah soalan daripada anda semua. Mudah-mudahan anda adalah yang beruntung pada petang ini sebab dapat kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i, sumbangan daripada Pustaka Salam. 8 jilid banyak tu. Kalau beli mahal tu. Okey, kita baca lagi Ustaz Rujhan ya. Apakah hukum seorang bapa yang tak bekerja dan bergantung pada pendapatan ibu tapi rajin ke surau? Bapa ni rajin ke surau, subhanallah. Kalau bab tahlil arwah dia nombor 1. Tapi bab kerja malas. Yang bagi duit, bagi makan minum ialah rezeki ataupun gaji mak dia. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih yang bertanya daripada email. Tuntutan bekerja untuk mencari nafkah, mencari rezeki sebagai untuk memberi nafkah adalah tanggungjawab seorang suami dan kemudian bergelar bapa. Ianya adalah perkara yang asas. Sebab itu bila mana lari daripada tanggungjawab ini, maka sudah tentulah lari daripada apa yang telah diamanahkan kepadanya untuk membina sebuah kehidupan yang merupakan peranannya selaku suami dan bapa mencari nafkah. Ya. Dalam erti kata memang saja jadi orang yang malas. Ya, tapi pada situasi yang kadang-kadang pada hambatan-hambatan kehidupan yang berlakulah, sama ada mudarat, sakit, itu pada satu kedudukan yang lain. Tetapi kalau memang saja malas, ya, kalau dalam cerita Melayu kita Nujum Empat Belalang tu, kisah P. Ramlee yang ada anaknya yang bekerja, bapaknya malas. Ya, artinya satu gambaran kalau beginilah keadaannya, artinya dia telah mengabaikan, meninggalkan peranan dan tanggungjawabnya. Sudah tentulah merupakan satu kedosaan. Ya, lebih-lebih lagi keluar bekerja mencari rezeki yang halal adalah merupakan satu tuntutan.
Jadi balik pada kedudukan tadi, maka perlulah di antara kriteria bapa misali adalah bapa yang terbaik dalam urusan kerjayanya, bekerja dalam erti kata untuk memberi nafkah pada ahli keluarga. Terima kasih. Okey Ustaz Rojhan, terima kasih. Satu soalan bagus dari Shima ni. Saya kena baca jugalah soalan Shima ni sebab soalan ni ada luahan hati. Barangkali Ustaz Badlisha akan jawab ni Ustaz ya. Shima bagus. Okey, dia tanya Ustaz bagaimana nak nasihati ayah saya. Saya sangat impikan ayah yang mesra dan ambil berat tentang kami anak-anaknya. Inilah luahan hati seorang anak. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz bagi poin sikit kepada Shima ni nak nasihat ayah dia supaya mesra, jangan duk backing-backing sangat, jangan duk garang-garang sangat jadi harimau kat rumah. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz dan juga saudari yang bertanya tentang dia meluahkan perasaan dia mendapat ayah yang tidak mesra. Lalu bagaimana untuk dia nak menegur? Begini ya. Di dalam pattern atau corak hubungan seorang ayah dengan anak-anak, dia ada macam-macam pesen. Ada ayah yang jenis diktator pun ada. Ada yang jenis dia mengurus anak-anaknya macam dia mengurus sarkis pun ada. Ada hak mengurus anak-anak macam mengurus ladang pun ada. Ada yang mengurus anak-anak macam dia ni kapten kapal pun ada. Kita tidak boleh mengubah cara orang mengurus kekeluargaannya itu. Dan kita tidak boleh harapkan ayah kita menjadi seperti ayah orang lain. Maka saudari tidak berada pada kedudukan untuk memperbetulkan itu. Kerana cara ayah itu adalah caranya juga yang tersendiri. Dan percayalah, kebanyakan daripada orang yang berumur 40-50 ke atas ini sekarang, dia dulu mendapat pendidikan yang begitu. Cara ayah yang jenis mesra-mesra, psikologi baru-baru ni sajalah. Naklah kita memperbanyakkan memeluk anak-anak ni, kenalah cium hari-hari. Baru-baru ni je lah. Dulu ayah zaman dulu, dia cerlong. Cerlong makna membukakan mata saja, menyebabkan anak lari. Dulu ayah garang la ilaha illallah. Kalau di sekolah kena rotan, balik tak cerita dah ke ayah. Kenapa? Double. Kena lagi. Zaman sekarang ni lain, kasih sayang. Maka pada ini pendapat saya lah, terimalah ayah itu seadanya penampilan beliau. Selama mana dia tidak melakukan benda-benda yang salah, maka ayah kita tetap saja ayah kita. Cuma kalau nak dapat kasih sayang dan pelbagai-pelbagai perkara lagi, bukan pada saudari yang menasihatkan, tapi mohonlah kerjasama dari bonda yang tercinta supaya melakukan sesuatu agar ayah tu tersengih-sengihlah duduk di rumah itu. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz Badlisha. Sudah terang lagi bersuluh kan? Okey, ini Ustaz Rojan, satu soalan email saya baca lagi Ustaz daripada Pak Su. Apakah seseorang bapa itu layak dipanggil bapa misali jika semua anak-anak dia berjaya dalam hidup? Yang tu jadi pengarah, yang ni jadi penolong pengarah, yang tu jadi pengurus. Hebat-hebatlah. Rumah besar, kereta besar, isteri besar-besar. Tetapi soal ibadah anak-anak, soal fardu ain anak tak pernah diajar pun. Semayang, tonggang langgang, entah mana. Tapi semua berjaya Ustaz. Apakah itu layak digelar bapa misali? Silakan Ustaz Rojahan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pada yang bertanya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tadi kita dah mukadimahkan tentang Rasulullah sebagai role model, sebagai tauladan yang terbaik. Jadi bila mana kita nak bercakap tentang kecemerlangan yang hakiki, mesti dalam piawaian yang dibuktikan oleh Nabi SAW. Ya, tak boleh gugur daripada piawaian ini. Walau satu dunia iktiraf kita cemerlang, tetapi dalam piawaian Allah dan Rasulnya tidak, bukan nama orang cemerlang. Jadi berdasarkan dengan pada peribadi Nabi sebagai tauladan, Nabi sangat cemerlang dengan Allah Tuhannya. Itu yang pertama. Nabi sangat cemerlang hubungan dengan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi sangat cemerlang Nabi sangat cemerlang akhlak dan peribadinya. Akhlak Nabi sangat cemerlang. Dan yang keempat, Nabi sangat cemerlang dalam kerjayanya. Jadi empat ini merupakan asas kecemerlangan hidup yang kita rujuk pada Nabi SAW. Nabi terbaik dengan Allah. Nabi terbaik sesama manusia. Nabi terbaik seperibadi dan akhlaknya. Dan Nabi sangat terbaik dalam kerjayanya. Tak gugur walau salah satu ini pada peribadi Nabi. Yang mana kadang-kadang ada manusia sangat baik dalam arti kata hubungan dengan Allah dia jaga. Tetapi dengan manusia dia tak baik. Bukan nama orang cemerlang. Dengan Allah semayang baik, artinya banyak semayangnya, puasa sunat lagi hebat. Ya, baca Quran, wirid, zikir, gentel tasbih sampai hangit tasbih tu punya banyak berzikir. Tapi dengan orang tak baik, dengan jiran tetangga tak baik, bukan nama orang cemerlang. Begitu juga kadang-kadang ada orang terbaik di tempat kerjanya.
terbaik di tempat kerjanya, tetapi dengan anak-anak tak baik, juga bukan nama orang cemerlang. Jadi balik pada apa yang kita nak lihat, asasnya kembali dengan Allah, dengan manusia, kerjaya kita dan dengan akhlak peribadi kita yang baik, maka inilah nama orang yang benar-benar cemerlang. Maka di situlah boleh kita jadikan rujukan apa yang diajukan pada untuk kita bincangkan pada petang ini. Terima kasih Ustaz. Okey, barangkali satu soalan lagi. Kita akan satu soalan pendek aja Ustaz Badri Shah ni Ustaz. Tentang Ariana, ada tanya satu soalan Ariana. Tadi Shima kan. Mungkin dia nak tiri nak kot ni. Boleh ke bapa tiri dianggap sebagai bapa misali juga? Sesayu hati saya kan. Tapi silakan Ustaz Badri Shah untuk jawabnya. Ya, terima kasih. Kepada saudari yang bertanya, boleh atau tidak bapa tiri kita sebagai bapa misali? Bapa misali ni bapa contoh. Bapa yang ada petunjuk teladan yang kita boleh ikut. Selama mana dia itu adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri bapa yang menuju ke arah sempurna, maka dia adalah bapa misali. Iaitu pertama, dari segi akidah keimanannya bagus, dari segi ibadahnya bagus, dari segi akhlaknya bagus, dan yang paling utama, tanggungjawab dalam keluarga, nafkah zahir dan batinnya pun bagus, maka dia boleh kita alu-alukan diangkat sebagai bapa misali. Namun apabila lompong salah satu, ibadatnya hebat tapi kerja malas di rumah, mak yang menanggung kita di rumah, ataupun dia dari segi sembahyang hebat tapi balik rumah pukul mak dan sebagainya, maka ia ini tidak juga menepati ciri-ciri bapa yang misali. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada kedua-dua panelis pada petang ini sebab dah menjawab soalan email, SMS yang begitu banyak ni, banyak sungguh-sungguh. Tapi itulah ada yang kadang-kadang tanya tentang masalah lain, susah nak hafal pelajaran lah, inilah yang kadilah insya-Allah ya kita jawab. Bukan tempat ini, bukan masa ini. Apa pun tuan-tuan, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini dengan tajuk Bapa Misali. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ustaz Badri Shah, nombor 3 Bapa Borik. Okey.
وسلم دائما أبدا على Alhamdulillah. Terima kasih bersua lagi dalam slot ataupun blok yang terakhir pada petang ini dalam perempuan cerita bapa misali. Mudah-mudahan yang menghadap TV3 petang inilah bapa-bapa misali, sebab bapa misali payah nak menghadap TV kalau ada siaran-siaran kuliah ilmu ni. Harap-harap begitulah. Al-Kuliah ni memang ramai peminatnya. Okey, Ustaz Badlishah, saya duk lihat kadang-kadang orang tengok mata budak kan, macam mata ayah dia lah. Tengok lubang hidung macam lubang hidung ayah dia lah, besar macam tu. Kemudian dia tengok cara makan, macam cara makan ayah dia lah. Cara tidur, macam cara tidur, cara kencing berdiri macam ayah dia juga. Jadi nak tanyanya sejauh mana benarnya pepatah menyatakan bapa borek anak rintik, ataupun ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, ataupun bagaimana acuan begitulah kuihnya. Betul tak betul Ustaz? Bahawa apa yang bapa buat tu turun ke anak-anak. Silakan Ustaz. Tidak dinafikan bahawa memang orang tua-tua mengatakan bahawa bapa borek anak rintik. Orang putih panggil like father like son. Orang Arab panggil ma fi aba fi abna. Konon-konon kuih acuan 4 segi takkan membentuk kuih yang bulat. Acuan 3 segi takkan membentuk kuih 4 segi. Mana begitulah. Tetapi kita jangan lupa di sana ada faktor-faktor pendidikan dan latihan. Sebagai contoh Nabi dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sebut akrimu auladakum, muliakan anak-anak kamu, hormatilah mereka, wahsinu adabahum, dan permolekkan perangai-perangai mereka. Sebab itu tanggungjawab ini terletak di bahu bapa khususnya. Kerana nak suruh anak perangai elok, kita mesti tunjuk contoh. Akhlak dia tidak boleh dididik cara teori. Dia mesti ditunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan, anak tidak faham. Kalau sekadar kita panggil, mai sini. Kalau makan tangan kanan, lepas makan ni lauk gini-gini. Faham tu tidak? Ulang apa abah cakap. Dia tak faham. Tapi kalau dia tengok, abah makan tangan kiri. Abah lepas makan tak basuh tangan. Yang itu dia tiru. Sebab itu hati-hatilah. Dalam satu hadis Nabi pernah sebut, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Nabi menyebut dalam hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim, buat baiklah kepada bapa-bapa kamu, nanti anak kamu akan buat baik pada kamu pula. Apa artinya? Menyontoh. Kalau hari ni kita dengan orang tua kita bercakap dengan ayah kita pun ngam gitu, main action nak menunjukkan jawatan besar kita itu. Anak atau cucu pada ayah kita ni menengok perangai kita. Abah cakap ngetuk begini rupanya ya. Jaga kata Nabi. Dan kau buat begitu pada bapa engkau, nanti engkau dah tua, anak engkau pula akan menurun perangai itu tadi. Sebab itu hati-hatilah. Sama-sama kita ambil iktibar. Kalau kita usaha anak kita ini nak jadikan dia baik, insya-Allah kita dapat. Janganlah kita susah hati, saya dululah bekas inilah saya jahatlah dulu ni, geng-geng macam-macam, cocok bintang punya geng macam mana anak saya. Insya-Allah akrimu auladakum wahsinu adabahum. Kita latih, insya-Allah dia boleh menjadi itu. Kalau kita tak latih, itulah lama-lama kita akan jadi letih. Wallahu a'lam. Okey, jangan sampai kita letih ya, bapak-bapak semua. Okey, ini satu soalan Ustaz Rujahan. Kalau kita lihat awal tadi Ustaz dah sebut, Ustaz Badis dah sebut bahawa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami bapa itu sebenarnya kuat. Tapi satu trend zaman sekarang Ustaz Rujahan, trend ni sudah merebak mana-mana dah. Bapa yang jadi suri rumah. Bapa jadi suri rumah. Isteri keluar bekerja mencari rezeki untuk menanggung bapa dan anak-anak. Tapi bapa lah yang uruskan jemur kain, lipat kain, sapu sangat labah-labah, mop lantai dan sebagainya. Salah ke ataupun tidak Ustaz tentang trend yang ini yang dah orang kata menjadi satu amalan dah biasa dah. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita balik pada asasnya, Allah jadikan lelaki dan perempuan berbeza tetapi bukan untuk bertentang. Apa yang dijelaskan di awal tadi mukadimah Ustaz Badlishah dah sebut perbezaan lelaki dan wanita. Dan tujuan yang Allah jadikan lelaki, antara tanggungjawab yang besar kepadanya selaku seorang suami dan bapa adalah keluar mencari rezeki. Ini jelas kepada lelaki. Dan wanita pada hak asas yang paling utama, hakiki tugasnya adalah di rumah. Ini dengan jelas. Sebab itu dalam Al-Quran bila mana isteri kepada Fir'aun, dalam surah Tahrim Allah menyebut daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'ata wa daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'ata Fir'aun.
Allah datangkan perumpamaan orang kafir isteri Fir'aun. Yang kita nak lihat adalah doanya. Apa doa isteri Fir'aun? Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, benakanlah untuk aku rumah dalam syurga. Jadi ada ulama yang mengambil pengajaran daripada doa ini ialah menunjukkan wanita dan rumah adalah satu yang sangat saling berlaziman, sinonim antara wanita dan rumah. Artinya kedudukan wanita adalah di rumah. Tapi pada situasi yang terjadi kini, maka balik pada segalanya, dalam kehidupan berumah tangga dibalik pada membina kesefahaman. Ya, dalam kehidupan suami dan isteri, ibu dan bapa adalah kita saling membina kesefahaman. Artinya dalam membina rumah tangga bukan cari persamaan, tetapi carilah kesefahaman. Dalam membina rumah tangga jangan cari kesempurnaan, tetapi berlapang dada terhadap segala kelemahan. Ini panduan yang diberikan. Justru bila mana demikian, pada kedudukan yang kadang-kadang isteri yang keluar bekerja dan suami terpaksa ni di rumah. Bukan kata suami yang disebut tadi malas, menganggur, tak kerja, tapi kadang-kadang berlaku situasi tersebut, maka balik pada kedudukan adalah saling kita membina kesefahaman, bertolak ansur dan sebagainya. Tetapi asasnya balik, tujuan lelaki ini, bapa, suami, tanggungjawab kepadanya adalah keluar, mencari nafkah, mencari rezeki untuk menjadi nafkah, dan anak-anak yang dididik oleh ibu di rumah, kerana itu adalah tanggungjawab hakiki bagi seorang wanita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Rojuhani. Soalan terakhir Ustaz Badli Shah, ya, penutup pada soalan kita pada petang ini. Bapak misali, sering kita dengar Ustaz, kadang-kadang kalau Ustaz lah orang Jabatan Agama kadang hantar anak-anak dan sebagainya, tangkap orang yang budak-budak yang tak senonoh dan sebagainya, dia akan cakap apa? Aku tak kisah, bapak aku sporting. Bapak aku sporting, dia kata. Balik lewat malam pun tak apa. Ustaz apa sibuk? Jadi Ustaz, macam mana nak nilai itu sporting tapi tak dayus? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Itu kisah yang Ustaz Fauzi cerita sekelumit saja. Ada yang lebih suka lagi kami tengok. Ada satu mak, kami tangkap anak perempuan dia. Kami pun panggil mak dia datang, tolong jamin lah. Mak dia datang tengok anak perempuan menangis. Menangis. Kami bayangkan mak dia mesti belasah anak lah ni. Rupa tak, dia sampai dia pegang anak perempuan dia. Sabarlah kakak, mak faham perasaan awak. Mak pun macam ni juga dulu. La ilaha illallah, rupanya dia masa dulu tahun 60-an agaknya. Ini macam-macam lah cerita Ustaz Fauzi. Ini kita berikan peringatan lah. Pernah satu ketika Sa'ad bin Ubadah dia kata, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtuhu bisayf ghairu musfih." Kalau aku nampak ada orang buat perangai tak senonoh dengan anak perempuan aku, dengan isteri aku akan pukul dia dengan pedang tapi tak berdarah, kata Sa'ad bin Ubadah. Sahabat yang dengar perkataan ini, dia pun gosip sesama dia. Dia kata, amboi Sa'ad jealousnya dengan anak perempuan dengan isteri dia. Cerita-cerita ni sampai pada Nabi. Kata Nabi, kalau aku duduk di tempat Sa'ad bin Ubadah pun, aku akan buat benda yang sama juga. Sebab kata Nabi, ana aghyar minhu wallahu aghyar minni. Sebab aku ni lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripada aku. Nabi kan ramai anak perempuan, Nabi kan isteri dia ramai, dia pun tak suka. Artinya kalau ayah sporting biarlah berpada-pada. Tak sewajarnya kita boleh senyum saja tengok orang heret anak kita naik motor, anak kita peluk orang lelaki macam beruk peluk pokok nyo apa, tak elok sangat. Di mana maruah kita sebagai ayah? Wallahu alam, Ustaz Fauzi. Okey, terima kasih kepada kedua-dua panelis kita yang bahagia, Ustaz Badli Shah Alauddin, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang, dan juga Ustaz Rojahan Muhammad Razali, seorang pendakwah. Terima kasih anda semua, dan juga kepada penonton-penonton kaki tangan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang, pemimpin belia, Majlis Belia Daerah Kuantan, dan juga Pertubuhan Ibu Tunggal Mutiara Daerah Pekan, dan anda semua di rumah dan di mana saja kerana menonton Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Bapa Misali, langsung dari MPK 2 Kuantan Pahang. Apa perempuan? Temu janji kita pada minggu hadapan dengan tajuk Ihsan. Bukan duit ihsan ya, Ihsan. Bersama dengan jemputan kita Ustaz Zahazan Muhammad, langsung daripada Seri Pentas TV3. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah, bangunkan jiwa
panjang